والمغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, sekarang ada 13 orang. Oh ni 1-12 orang. Lewat dah kita ni. Okay, baik, hari ni sekejap je. Saya nak apa? Sebelum kita masuk, kita dah habis bab 4. So, kita nak masuk bab 5. Tapi bukan hari ni kita nak masuk bab 5. Cuma saya nak review balik soalan-soalan dalam bab 4. Yang mana soalan tu banyak soalan pengiraan. Okey, baik. Sementara kita tunggu tu, sekejap saya cari soalan sekejap. Your iPad. Ya. Okey, baik. So kita sebelum kita pergi ke soalan tugasan yang saya beri, saya tengok ramai yang yang menjawab, tapi ada yang dapat jawapan, ramai yang mendapat jawapan yang betul, tapi pengiraan dia tu saya tak tahu dia kira macam mana, tiba-tiba keluar jawapan. Mungkin dia ambil daripada member-member dia kot. Harap-harapnya dia buat sendiri ya. Okey, soalan tugasan yang saya beri ni, ni adalah contoh dia. Okey, mari kita nak, saya tengok ramai yang melakukan kesilapan, tapi saya akan tunjuk kat mana kesilapan yang awak lakukan tu. Tak ingat nak present. Sekejap. Okey, ini adalah soalan tugasan 3. Okey. Tugasan 3 yang mana awak kena buat 3 tugasan, 3, 4, 5. Tapi ada yang hantar, ada yang tak hantar, ada yang hantar betul semua, ada yang hantar tapi salah. Okey. Kita refresh balik. Okey, 1 omboh ditolak dari A ke B. Cari panjang asal Y jika tekanan berubah dari 10 Pascal di A sehingga 18 Pascal di B. Okay. Ni dia menggunakan rumus daripada prinsip hukum Boyle. Okay. Hukum Boyle kata apa? Dia kata P1 sorry.
Okay. P1 V1 sama dengan P2 V2. Ni tugasan 5. La ilaha illallah. Apa dia jadi lari ni? So dia cari nilai Y tak? Jadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey. P1 tu kita anggap asal dia iaitu 10 PA. 10 PA. Masa tu volume kita tak tahu, Y ni kita tak tahu panjang dia berapa. So kita letak V1. Okey. P2 selepas ditekan tekanan dia jadi 18. Tekanan dia jadi 18, tapi isi padu dia kita tahu dia jadi 5. Sebelum tu saya nak tanya, sebab apa kita ambil panjang dia, tapi rumus dia adalah V isi padu. 5 cm tu bukan isi padu tak? Sebab apa? Siapa tahu? Siapa tahu sebab apa Allah? Okey. Kalau kita ambil sebuah silinder gini, silinder. Okey, silinder tu silap lah pula. Suhumi wak. Okey, kalau kita ambil sebuah silinder. Okey, silinder. Okey, silinder ni isi padu dia adalah luas luas kawasan bulat tu darab dengan tinggi ya. Luas kawasan bulat ataupun pi j kuasa 2 darab dengan tinggi. Okey. Jadi untuk pengiraan ni, dalam bab hukum gas, kita abaikan luas permukaan ni. Sebab apa kita abaikan? Sebab kita anggap luas permukaan dia ni sama untuk kedua-dua pengiraan, cuma yang berbeza adalah ketinggian dia ataupun panjang tinggi ni lah, tinggi ni. Jadi untuk kedua-dua ni kalau kita letak 2 pi j, 5 darab pi j kuasa 2 tak untuk darab luas permukaan bulat pi j kuasa 2, kiri pun kanan pun pi j kuasa 2, pi j kuasa 2. Jadi kita boleh potong. Kita boleh potong kiri dan kanan. Sebab tu dia tak kira luas permukaan tu. Dia tak kira tu disebabkan oleh kiri dan kanan adalah sama. Hak ni pun ada pi j kuasa 2, hak ni pun pi j kuasa 2. Jadi kita potong, sebab itulah kita tidak mengambil kira. Kita hanya ambil kira dia punya panjang ni sahaja. Dan Y. Kita anggap dia adalah isi padu situ. Jadi kalau nak kira V tu jadi V1 sama dengan 18 darab 5 bahagi 10. 18 darab 5 bahagi 10. Okey. Kalau tekan kalkulator 18 darab 5
bahagi 10, so awak akan dapat 9 cm. So nilai yang Y tu adalah 9 cm. 9 cm tu bukannya isi padu, cuma panjang dia. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Dalam periksa, sebab dalam periksa macam-macam jenis soalan yang akan keluar. Tidak semestinya silinder. Bentuk kubus pun boleh keluar. Jadi kita ambil ketinggian dia saja mewakili isi padu. Okey, hak ni pun sama. Alamak. Pesawat airport ni dia hang lah. Okey, gelembung udara naik ke permukaan dari dasar laut. Berapakah kedalaman laut itu jika tekanan atmosfera setara dengan 10 meter air? Okey, ni ada banyak masalah ni untuk awak jawab ni. Macam mana nak buat paling kecil sekali? Paling kecil dah. Okey. Di permukaan air ada tekanan atmosfera. Okey, maksudnya kita duduk atas permukaan bumi ni dah ada tekanan atmosfera. Tekanan tu bersamaan nilai dia sama dengan 10 meter air. 1 atm sama dengan 10 meter air. Okey, jadi tekanan di permukaan air ni adalah 10 meter air. Tekanan di kedalaman H ni dia tekanan air campur dengan tekanan atmosfera. Okey. Jadi kalau nak buat persamaan P, hitam lah lagi molek tu. P1 V1 sama dengan P2 V2. Okey. P1 V1 sama dengan P2 V2 tu. Okey, P1 ni pada permukaan air ni, okey, tekanan dia adalah tekanan atmosfera iaitu 10 meter air. 10 meter air. Tekanan boleh dikira dalam unit Pascal, boleh dikira dalam unit meter air ataupun sentimeter Hg. So 10 meter air ni salah satu daripada unit dia lah. Okey, kita letak 10 meter air. Okey, darab dengan isi padu pada masa tu adalah 1. Okey. Bila dia masuk ke dalaman H ni, pada kedalaman H tu, di permukaan dah 10, bila dia masuk dalam lagi, kena tambah dengan H. Jadi, dekat P2 ni 10 tambah dengan H. 10 tambah dengan H. H tu adalah kedalaman air tu, tambah dengan tekanan atmosfera. Memang sedia ada dah di permukaan air. Okey. Jadi darab dengan pada masa tu isi padu dia adalah 0.05. Okey. So kita nak kira nilai H ni. Kita nak kira nilai H. So darab 10 darab 1 10 sama dengan ni darab 1 ni. Okey. 0.05 darab 10 jadi 0.5 tambah dengan 0.05 H. Okey. Maka sini kita 10 0.5 pindah jadi negatif tak? Negatif. Jadi 10 tolak 0.5 9.5 sama dengan
0.05H. Maka H sama dengan 9.5 bahagi dengan 0.05. Okay, maka jawapan dia 9.5 bahagi dengan 0.05. So akan dapat nilai H dia bersamaan dengan 190 meter. Itu kedalaman dia. Kedalaman dari permukaan air. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh hak mana tak faham tu lah. Ada hak saya tengok buat dengan macam faham tapi tak tahulah macam mana dia faham ke tak. Okey, hak ni ke yang kedua ni. Hak ni saya tertinggal ni masa lupa nak sebut masa kelas hari tu. Okey. Okey, ni adalah kita kena faham tindakan ataupun tekanan yang dikenakan. Okey, kalau kita tengok ni mercury ada ketumpatan. Bila ada ketumpatan dia ada berat. Okey, dia ada berat dia. Okey. Bila dia berat maka akan adalah tekanan. Okey, kalau kita senggeng bekah ni, maksudnya tekanan dalam botol, tekanan sini, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tekanan di A sama dengan tekanan di sebab kita buat mendata. Jadi nilai dia adalah sama. Jadi di B ni sebabkan dia terbuka, dia terdedah kepada udara dan udara ada tekanan atmosfera. Okey, jadi tekanan P1 sama dengan tekanan ATM, atmosfera. Nah, tekanan atmosfera pula sama dengan 75 cm Hg. Jadi P1 sama dengan 75 cm Hg. Nah, dan masa tu panjang dia adalah 10 cm. So saya salah sini 75 cm Hg. Okey, yang kedua P2 ni pula bila dia tunggang ataupun dia tonggeng, dia terbalikkan bekas taboji tu. Jadi sini yang pertama ada tekanan gas ni dalam botol ni, dalam taboji ni. Yang kedua ada tekanan daripada mercury ni. Sebab apa? Sebab dia ada turun ke bawah, berat ke bawah. Jadi yang ketiga dia terbuka bawah ni, dia ada tekanan atmosfera. Jadi pada masa ni P2 tambah dengan PHG sama dengan P ATM. Nah, P2 tu tekanan gas dalam gas yang terperangkap tu. Okey. Tambah pula dengan tekanan mercury disebabkan oleh berat dia ke bawah. Okey. Sama dengan tekanan atmosfera. Maksudnya tekanan atmosfera ni ditekan oleh tekanan udara terperangkap dengan tekanan mercury. Okey, pada masa ni P2 kita tak tahu. Tekanan mercury kita tengok dia ada 5 cm Hg. 5 cm Hg. Unit dia, tekanan. Tekanan boleh dalam unit cm Hg Okey, dan tekanan atmosfera 75 cm Hg. Okey, jadi nak cari P2 sama dengan 5 ni pindah dia jadi negatif dah. 75 tolak 5 jadi 70 cm Hg.
Sebab tu P2 ni 70 cm Hg. Okey. Dan berbeza pula pada yang ketiga ni. Ketiga ni ada dua. Yang pertama tekanan atmosfera duk tekan ni. Yang kedua berat daripada merkuri ni. Yang ketiga ada tekanan udara terperangkap. Jadi sini kita nak buat persamaan dia. Jadi P3 sama dengan, sebabkan P3 ni terima tekanan. Tukar. Hang P3 sama dengan PATM, tekanan atmosfera, tambah pula dengan PHG. P3 tu. Dia ditekan oleh tekanan atmosfera dan tekanan disebabkan oleh merkuri pada masa ni. Jadi tekanan atmosfera 75 cm Hg campur dengan 5 cm Hg. Agak habis. Tak best lah whiteboard ni. Jadi P3 tu 75 tambah 5 80 cm Hg. So jawapan sini adalah 80 cm Hg. Okey. Dan kita nak cari pula X dengan Y ni, kita kena guna rumus P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 V1 sama dengan P2 V2. P1 pada tekanan atmosfera 75. Masa tu isi padu dia adalah 10. Okey. Dan pada P2 ni pula, P2 masa ni tekanan dia 70. Berapa isi padu dia? Okey. So, bahagialah V2, awak akan dapat 75 darab 10, 750 bahagi dengan 70. So, akan dapat 10.71. So, nilai di sini adalah 10.71 cm. Okey. Manakala P2 pula, P3 pula, P1 V1 sama dengan P3 V3. Okey. P1 75 atmosfera, masa tu 10 cm sama dengan P3 80. V kita nak cari. V3. So V3 pada masa ni adalah 750 bahagi 80 sama dengan 9.375 cm. Okey. Boleh? Senyap Boleh. Boleh. Ada berapa orang dah hari ni? Ada 22. Sama, tak berubah. Orang yang sama je masuk kelas. Orang hak tak masuk kelas tu tak masuk, lepas tu dah. Okey, tugasan 4 ni hukum tekanan. Okey, hukum tekanan. Ya ke? VT. Tak, hukum Charles. Hukum Charles. Jadi kesilapan yang saya tengok dilakukan oleh awak semua apabila awak tidak menukarkan unit darjah Celsius kepada Kelvin. Pentingnya penukaran unit ni untuk pengiraan hukum gas sahaja. Okey, kalau pengiraan bab lain boleh guna dalam unit darjah Celsius. Tapi dalam hukum gas ni awak wajib guna dalam Kelvin. So sini kalau dia tanya sebiji balon diisi dengan udara 27 darjah Celsius, kemudian balon itu dipanaskan kepada 77 dengan tekanan kekal, cari isi padu balon
jika isi padu awal dia 15. Okey. Jadi ni nak guna hukum Charles. Charles kata V1 tak nampak kalau warna ni. V1 T1 sama dengan V2 T2. Okey kan? Okey. So isi padu yang pertama V1 dia adalah 15. Pada masa tu suhu dia 27 darjah Celsius. 27 darjah Celsius tak boleh guna. Kita kena tukar kepada Kelvin. Macam mana nak tukar kepada Kelvin? Kena tambah dengan 273. Jadi T nak tukar dalam Kelvin 27 tambah 273. Maka terhasillah 300 K. So letak sini 300 K sama dengan V2 pada masa tu kita nak cari V2 dia. Per dengan suhu dia pada masa tu 77 darjah Celsius. 77 kena tukar kepada Kelvin, T sama dengan 77 tambah 273. So jawapan dia berapa? 350 tak? 350 Kelvin. So letak sini 350. Maka awak akan dapat V2 dia sama dengan 15 darab dengan 350 bahagi 300. So jawapan dia adalah 17.5 cm padu. Ini jawapan dia. Okey, boleh? Boleh. Dan soalan nombor 2 pun sama. Cari nilai theta. Cari nilai theta dalam darjah Celsius jika tekanan kekal malar. Tak? Okey. Isi sama juga dengan rumus yang sama. V1 per dengan T1 sama dengan V2 per T2. Awak nampak tak? Tulisan hijau. Ke tak nampak? Nampak. Okey. Jadi V1 dia 25 per dengan suhu dia 127 darjah Celsius. Tukar kepada Kelvin 127 tambah dengan 273. So jawapan dia 400 sini. Sini 400 sama dengan 40 per dengan T. Maka awak akan kira T sama dengan 40 darab 400 bahagi 25. So awak akan dapat nilai dia 640 Kelvin. Tak habis lagi kerja awak. Sebab apa? Sebab dia nak jawapan dia dalam darjah Celsius. Ni dalam Kelvin. So nak tukar kepada darjah Celsius, kena tolak balik dengan 273. Tolak dengan 273. So 640 tolak 273. So jawapan dia adalah sama dengan 367 darjah Celsius. So inilah jawapan dia. Okey, nombor 3 pula. Suatu gas dengan isi padu 25 pada suhu 37 darjah Celsius dipanaskan sehingga menjadi theta. Kita tak tahu. Pada tekanan malar. Allah nak mati sendiri dah pula. Kejap. Okey, pada tekanan malar, apakah perubahan dalam suhu jika isi padu selepas dipanaskan adalah 30 darjah 30 cm padu. Okey. Ini so pengiraan yang sama V1 blue pen.
Terang sikit. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Okey. Lepas tu gas isi padu dia 25 asal dia pada suhu 37 273 tambah 37 310 sama dengan menjadi theta menjadi 30 masa tu theta. Okey. Jadi dia tanya perubahan. Okey, baik. Okey. So kita kira theta sama dengan 30 darab 310 bahagi dengan 25. So dapat 372. Okey. 372 tu dalam Kelvin. Tukar kepada darjah Celsius. 372 tolak dengan 273. So akan dapat 99 darjah Celsius. Nah, tapi dia bukan nak jawapan ni, dia tanya perubahan. Perubahan daripada asal berubah jadi ni, berapa perubahan? So perubahan dia delta theta sama dengan perubahan delta tu perubahan simbol bagi perubahan. Alah, tak gerak dah pula. Delta theta 99 selepas tolak dengan asal dia 37. So maka perubahan dia adalah 62 darjah Celsius. Itu perubahan dia. Perubahan yang berlaku. Daripada 37 jadi 99, 62 darjah Celsius. Okey, last. Nombor tugasan 5. Okey, tekanan udara dalam tayar motosikal adalah 200 kilopascal pada suhu 37. Berapakah tekanan udara dalam tayar itu? Okey, ni kita kena guna rumus hukum Gay-Lussac tak? Gay-Lussac. Yang mana Gay-Lussac kata P1 per T1 sama dengan P2 per dengan T2. Okey. Saya besar sikit. Okey, tekanan udara dalam tayar motosikal 200 kilopascal pada suhu 37. Tekanan dia 200K. Masa tu suhu 37. 37 dalam darjah Celsius tukar kepada Kelvin 310. Sama dengan tekanan dia nak cari P2 pada suhu 57. 57 tambah dengan 273. So 330. Okey, jadi P2 sama dengan kira lah 200 darab dengan 330 bahagi 310. So jawapan dia 212.9. 212.9 kilopascal. Okey. Okey, yang kedua, sebiji tayar mempunyai tekanan 25 kilopascal. Bersuhu 47. Berapakah tekanan tayar itu jika suhu ditingkatkan? Ditingkatkan. Jadi rumus yang sama, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Okey. 25K per dengan masa tu suhu 47 tambah 273 kena perhati molek. Okey, jadi 320 sama dengan P2 kita nak cari masa tu suhu 77 tambah 273 jadi 350.
So tekan-tekan kalkulator, maka P2 sama dengan 25 darab 350 bahagi 320. So akan dapat 27.34 kilo Pascal. Dan soalan last, suhu dan tekanan suatu gas berjisim tetap ditunjukkan dalam jadual. Cari nilai theta jika isi padu gas itu kekal. Sama juga rumus dia. Tekanan 1200 per dengan suhu 57,273 jadi 330 sama dengan 240 per dengan theta. Okey, maka theta sama dengan kira 240 darab dengan 330 bahagi ni 2400 2400 darab dengan 330 bahagi 1200. So akan dapat 1200 pun. Betul? 660 Kelvin tak? Maka tukar kepada darjah Celsius. Okey. 660 tolak 273, so jawapan dia 387 darjah Celsius. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. So, secara keseluruhan dia wajib awak tukarkan darjah Boleh. Celsius kepada Kelvin. Kena ingat tu. Penukaran unit. Mungkin masa ni awak dah apa mudah cikgu, tapi betul-betul dalam periksa tengok-tengok dok jawab. Dok lakukan penukaran unit. Biasanya gitulah. Biasanya lah. Tapi saya harap awak ni alert lah dengan benda-benda gitu. Okey, 22. Okey, sebelum kita tamatkan kelas ni, saya nak awak tulis nama lu tepi ni. Nama je lah, okey. Sila tulis nama penuh. Sini sini. Sebelum awak left tu. So setakat itu saja untuk kelas kita hari ni. Esok saya nak masuk bab baru. So bersedia dengan bab 5. Okey, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih kerana join kelas pada hari ini. Macam biasa 4 orang tu tak ada sombong. Okey. Mana dah tulis nama, boleh left group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Sama. Bawah. Cikgu, Ya. tadi Aini ada masuk kelas. Lepas tu dia kabur dia terleft, lepas tu dia boleh masuk pas sudah. Aini. Aini. Awak tolong Faridatul Aini lah. Ha. Okey. Awak tolong tulis nama dia dekat chat. Okey. Tak apalah nak macam mana. Okey. Apa? Dia punya internet tu kot. Tak berapa stabil.